Puan Speaker, saya mohon extra 3 minit please sebab ini akta adalah sangat penting untuk Sabah. Jadi kalau boleh tambah 3 minit untuk saya dalam Tambah perbahasan 1 ini. minit. 1 minit. Terima kasih Puan Speaker. Terima kasih Puan Speaker atas peluang yang diberikan untuk turut serta dalam perbahasan peringkat dasar bagi RUU untuk meminda Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 dan Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2011. Hanya satu pindaan saja yang dicadangkan, iaitu pindaan untuk memasukkan peruntukan agar menteri diberikan kuasa untuk menggantungkan pemakaian akta-akta ini di mana negeri dalam Persekutuan Malaysia. Puan Speaker, secara dasar saya tiada bantahan terhadap RUU ini kerana RUU ini adalah sebahagian usaha daripada Kerajaan Persekutuan untuk menyerahkan kembali kuasa pembekalan elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah secara menyeluruh. Bukan sahaja di bawah penjanaan elektrik tradisional iaitu gas asli, diesel dan sebagainya, tetapi juga mengembalikan kuasa penjanaan elektrik di bawah penjanaan tenaga boleh baharu ataupun renewable energy dengan izin dan juga secara mekanisme feed-in tarif. Sememangnya pada dasarnya, kuasa pembekalan elektrik seharusnya dikembalikan kepada Kerajaan Negeri Sabah di mana usaha ini sudah bermula seawal tahun 2018 ketika YB Yobiyin memegang jawatan menteri pada masa itu yang dikenali sebagai Mestek. Namun demikian, saya mempunyai beberapa persoalan untuk menteri berkenaan penyerahan kuasa pembekalan elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah dan saya berharap agar menteri dapat memberikan penjelasan. Pertama sekali, bilakah kementerian bercadang untuk menggantungkan pemakaian akta-akta di Sabah? Apakah timelinenya dengan izin? Adakah kerajaan Sabah sudah bersedia dengan enactment bekalan elektrik Sabah sendiri? Keseluruhan proses untuk mengembalikan otonomi pembekalan elektrik kepada kerajaan negeri Sabah mungkin akan mengambil masa berbulan ataupun bertahun-tahun sebelum ia benar-benar dimuktamadkan. Sungguh pun begitu, apa yang penting ialah rakyat Sabah tidak boleh dibiarkan terus menderita dalam kegelapan selama tempoh peralihan ini. Saya difahamkan bahawa Unit Tenaga Negeri Sabah, UTNS dan Energy Commission of Sabah, ECOS sudah ditubuhkan dan mereka sedang bersedia untuk mengambil alih kawal sedia tenaga Sabah daripada Kerajaan Persekutuan. Adakah UTNS dan ECOS akan memainkan peranan yang sama dengan Suruhanjaya Tenaga? Adakah fungsi-fungsi Sustainable Energy Development Authority, SEDA, juga diambil alih oleh UTNS dan ECOS? Bolehkah menteri juga memberikan penjelasan sama ada Kerajaan Persekutuan akan membantu UTNS dengan memberikan bimbingan ataupun pertolongan teknikal sekiranya diperlukan? Seterusnya, Ketua Jurutera Pembangunan Tenaga Mampan Sabah Elektrik Sendirian Berhad SESB Terence Kojo pada bulan Ogos tahun lepas mengumumkan bahawa SESB menyasarkan untuk meningkatkan penjanaan tenaga boleh diperbaharui ataupun renewable energy dengan izin Sabah daripada 15% kepada 40% dalam tempoh 3 tahun iaitu 2025. Menurut Terence pada tahun 2022, SESB menjana 218 megawatt tenaga boleh diperbaharui iaitu 15% daripada jumlah kapasiti SESB. Persoalan saya adalah adakah usaha-usaha ataupun projek-projek yang sedang dijalankan bagi meningkatkan kepada 40% menjelang tahun 2025? Saya juga ingin membangkitkan isu berkenaan SESB terpaksa melaksanakan catuan elektrik di hampir semua daerah di Sabah termasuk Sandakan, Tawau dan Kota Kinabalu baru-baru ini sehingga lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu juga mengalami gangguan bekalan elektrik. Dan selain daripada itu, ini bukan saja kes yang kecil kerana bagi kawasan bandar Kota Kinabalu ia mengalami bekalan elektrik yang teruk selama 2 hari berturut-turut. Senario yang sama juga berlaku di bandar utama di seluruh Sabah seperti di Sandakan, Tawau, Pinampang dan juga Lahad Datu. Saya difahamkan juga bahawa ianya bagi menstabilkan sistem grid elektrik negeri berikutan permintaan tinggi ketika cuaca panas sekarang. SESB telah menyatakan bahawa purata permintaan bekalan elektrik pada waktu puncak di Sabah sebelum ini ialah sekitar 970 megawatt. Tetapi untuk baru-baru ini Sabah telah mencatatkan permintaan tertinggi untuk tahun ini pada 26 April iaitu 1029 megawatt. Tidak dinafikan cuaca panas sekarang tidak
secara tidak langsung telah meningkatkan permintaan bekalan elektrik. Selain itu, saya juga difahamkan terdapat beberapa loji penjanaan kuasa baru-baru ini yang mengalami masalah yang tidak dijangka sehingga dikekang daripada menjana tenaga elektrik yang mencukupi untuk memenuhi permintaan grid elektrik Sabah. Namun demikian, ini telah membangkitkan persoalan berkenaan kapasiti penjanaan elektrik Sabah sama ada ianya Sabah betul-betul mempunyai reserve elektrik yang mencukupi untuk memenuhi permintaan rakyat Sabah. Jelasnya ianya tidak mencukupi. Ketua Pegawai Eksekutif SDSB Muhammad Yaakob Jaafar dilaporkan pada bulan April lalu berkata syarikat itu sedang berbincang dengan Suruhanjaya Tenaga untuk menangani isu kekurangan margin reserve kuasa dengan menambah loji jana kuasa baru di Sabah dan Labuan. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah cadangan-cadangan tersebut diterima ataupun mendapatkan kelulusan dan bilakah loji jana kuasa baharu akan mula dibina? Jelas sekali siri gangguan bekalan elektrik di seluruh Sabah ini boleh dijangka dan boleh dicegah jika kedua-dua SESB dan Suruhanjaya Tenaga telah menjalankan tugas mereka dengan bersungguh-sungguh untuk memastikan bekalan yang selamat terjamin boleh dipercayai selain nilai kecekapan dan kemampuan ekonomi melindungi kepentingan awam dan memupuk pembangunan ekonomi serta pasaran berdaya saing dengan cara yang mampan alam sekitar seperti misi yang dinyatakan di laman web Suruhanjaya Tenaga. Akhirnya saya ingin di sini saya ingin jadi sama di sini walaupun saya dengan kesimpulannya, walaupun saya bersetuju agar kuasa pembekalan elektrik seharusnya dikembalikan kepada Kerajaan Negeri Sabah, namun demikian saya ingin menyeru kepada Kerajaan Persekutuan untuk melakukan dengan cara yang betul dan bukan secara lepas tangan sahaja. Kerajaan Persekutuan seharusnya meneruskan dengan pembinaan dan menambah loji-loji penjana kuasa baharu di Sabah walaupun setelah menyerahkan kembali kuasa pembekalan elektrik kepada Kerajaan Sabah. Itu sahaja daripada perbahasan saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sandakan pembahas yang terakhir.